Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin mengulas tentang berita panas yang baru keluar pada hari ini, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak telah diberi pengampunan dari sudut diberikan setengah daripada hukuman dan dikurangkan apa yang dikatakan saman ataupun perkara yang harus dibayar daripada 12 tahun kepada 6 tahun, daripada 210 juta kepada 50 juta. Harus difahami bahawa Najib masih lagi akan melalui kes-kes mahkamah yang banyak, yang itu tidak ada pengampunan sepaham saya. Yang ada adalah kes yang baru-baru yang di mana dia dijatuhkan hukuman. Jadi banyaklah reaksi daripada rakyat yang kebanyakannya rasa tak puas hati. Kononnya mungkin kerajaan ini bersekongkol untuk memberi sesuatu keadaan kompromi dengan UMNO dan sebagainya. Maka bagi saya ini adalah suatu reaksi yang tidak sihat. Jadi pada video kali ini saya ingin mengulas 4 perkara bagaimana saya melihat isu ini dan juga bagaimana saya mengambil iktibar dan juga penjelasan ataupun pengajaran daripadanya. Tuan-tuan, yang pertama sebelum saya buat ulasan yang saya sediakan, iaitu saya pun tak pernah terfikir bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak akan dihukum. Sama juga saya tidak terfikir bahawa satu ketika nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Sebab saya telah berkecimpung di dalam politik Malaysia selama 25 tahun sejak reformasi dilaungkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 1997 dan 1998, dan saya amat bersyukur apabila melihat bahawa tiba-tiba ketua hakim, seorang wanita, telah terus menjatuhkan hukuman yang mengejutkan seluruh Malaysia. Seorang Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, dihantar ke penjara Kajang di sebelah rumah saya ni. Jadi itu adalah suatu yang memang tidak terfikir langsung, tidak terlintas langsung, sebab kita rakyat Malaysia dah kenal dengan sepak terjang politik dan kuasa politik yang memihak kepada mereka yang berkuasa, yang memihak kepada mereka yang banyak duit. Tetapi tiba-tiba ia telah berlaku sesuatu yang di luar jangkaan. Saya faham kenapa di waktu Perikatan Nasional hukuman itu dijatuhkan, ini adalah hal ehwal politik masing-masing. Tetapi yang sahnya adalah bahawa kita mempunyai ketua hakim yang cukup tegas dan cukup berani. Saya pun tak tahu bahawa ada keberanian dan ketulusan daripada seorang ketua hakim sedemikian. Jadi ulasan saya yang pertama adalah bahawa saya bersyukur kerana Najib Tun Razak tidak dibebaskan, tetapi hanya diberi reduction of sentence, iaitu pemendekan daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Maka itu dalam 4 tahun atau kurang dia dah boleh dibebaskan, tetapi untuk charge ini sajalah. Dan sewaktu beliau dijatuhkan hukuman, saya beritahu isteri saya kata Alhamdulillah, kalau dia dapat merasa 2 tahun pun jadilah. Jadi maknanya saya anggap bahawa akan ada sesuatu proses yang akan memendekkan hukuman tersebut. Itu sudah saya jangka. Kalau ada rakyat Malaysia yang jangka, oh ini keadilan yang mutlak dan sebagainya, perkara ini kita harus lihat dari sudut politik yang luas. Adakah hukuman dijalankan? Ya, dijalankan. Adakah Najib di dalam penjara? Ya, di dalam penjara. Adakah dia tidak bebas untuk pergi sana sini makan nasi goreng, makan ikan patin macam dia buat dulu? Tak ada, dia tak boleh buat dah.
Jadi bagi saya terasa ada sedikit kepuasan di situ, dan kita bukanlah puas sebab seseorang itu diseksa. Kita tidak seperti itu. Kita melihat bahawa suatu keadilan yang setimpal perlu dijatuhkan, supaya ada mesej kepada ahli-ahli politik yang lain bahawa kamu Perdana Menteri pun boleh dijatuhkan hukuman. Bukan seperti kes Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dihentam oleh Tun Dr. Mahathir sebegitu rupa tanpa peri kemanusiaan. Itu kes lain. Itu kes yang bagi saya sampai hari ini pun tak percaya. Lepas tu kes sodomi yang kedua pun yang dikatakan Najib terlibat dengan orang seperti Saiful, yang Mahathir dulu, orang seperti Azizan. Maka saya pun masih lagi tak percaya. Walaupun kononnya mahkamah membuat keputusan begini begitu, tapi kita semua orang berfikir, kita semua ada otak, dan kita pun tak percaya satu sen pun. Dalam kes Najib Tun Razak, walaupun saya tidak melihat dengan cara teliti, tetapi kita dapat rasalah bahawa itu adalah hukuman yang setimpal. Dan ramai lagi yang belum kena hukuman yang setimpal. Jadi bagi saya bersyukur bahawa Najib tidak bebas. Cuma dipendekkan dan mungkin dalam masa 1-2 tahun lagi dia akan dibebaskan. Dan kenapa saya bersyukur? Kerana yang pertama, bahawa adalah satu mesej yang penting bahawa sesuatu rasuah yang sebegitu besar ada juga mendapat hukuman walaupun seseorang itu berpangkat tinggi dan sebagainya. Yang keduanya, kalau Najib dibebaskan sepenuh, ia akan mendatangkan satu masalah besar kepada kepimpinan UMNO dan juga terhadap politik unity government ataupun kerajaan perpaduan. Sebab Najib masih lagi orang politik. Kalau Najib bersetuju tidak berpolitik, itu lain. Tetapi sudah tentu orang politik ni seperti Tun Mahathir, dia politik sampai mati. Jadi mereka ni tak tahu apa kecuali politik. Jadi inilah dia punya, orang kata apa, cari makan dia. Inilah dia identiti dia. Ini sajalah yang dia tahu. Jadi di sinilah bahayanya seorang seperti Najib. Kalau dilepaskan, maka kem-kem sana, kem-kem sini akan mula bergerak, dan juga kem daripada Perikatan Nasional pun mungkin akan bergerak juga, dan kita tidak akan ada kestabilan politik langsung di dalam negara ini. Itu yang pertama. Aspek yang kedua pula adalah bahawa saya rasa bahawa rakyat sudah tentunya seperti saya bersyukur. Bukanlah kita suka tengok seseorang itu dihukum penjara, orang yang dah tua, mungkin dah kurang sihat. Tetapi kalau dah merompak begitu banyak wang orang-orang miskin, orang-orang yang berkeperluan, sehingga kan cincin pun kita tak pernah tengok lah. Orang macam saya bekerja sebagai seorang yang pangkat tinggi, anak 5 orang, tak pernah tengok pun 1 juta ringgit di dalam akaun sampai kita pension, sampai mungkin sampai bila-bila lah. Tetapi mereka-mereka ini dengan mudah, bukan kata million tetapi billion. Jadi mengakibatkan juga hutang negara sehingga 1.5 trilion, dan ini akan ditanggung oleh generasi-generasi yang akan datang. Jadi dari sudut rakyat, saya rasa perkara ini iaitu pengurangan hukuman itu sepatutnya menjadi suatu aspek kita bersyukur. Kita tak bolehlah menganggap bahawa Najib ini seperti orang macam kita. Ada yang kata bahawa kenapa pula dia diberi proses pengampunan, baru setahun lebih dia duduk dalam penjara, bukannya sepertiga seperti yang dipolisikan. Jadi kita kena tahu bahawa aspek ini termasuk apa yang dikatakan aspek-aspek politik, aspek-aspek semasa, aspek-aspek hubungan antara pengikut-pengikut Najib dan juga UMNO, dan persepsi-persepsi yang perlu diperbaiki dan diperkuatkan.
Saya tidak mengiyakan perkara ini, tetapi kita kena tahu di dalam hidup ni bendanya bukan hitam putih. Bendanya tak ada benda yang saya faham hitam putih. Kalau kita dah berkahwin, kita tengok bahawa bacalah buku banyak mana pun, kita nak kena melalui juga bertengkar, bermasam muka, orang kata apa, tidak menegur siapa, macam-macam lagi lah yang kita akan lalui. Ini adalah asam garam kehidupan dan kita harus menelitinya bukan dari sudut hitam putih, yang mana banyak orang yang mengatakan, oh kalau macam ni macam tu, kalau kita macam ni, kalau dia macam tu. Jadi kita kena jadi matang lah, dan kita kena tengok, oh at least dia tak lepas, dan itulah yang penting. Kalau dia lepas, saya pun mungkin akan menjadi agak kecewa lah dengan kerajaan sekarang. Tetapi saya faham tekanan yang dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tekanan yang dihadapi oleh kepimpinan UMNO dan juga beberapa individu ataupun kepimpinan yang lain. Kita kena matang, kita kena grow up, kita kena faham bahawa politik kita adalah politik post-normal. Dia bukan normal, tapi saya rasa daripada dulu lagi tak pernah normal pun. Sejak Mahathir memerintah, daripada kes Tun Saleh Abbas dan juga pengundian UMNO yang silap mata dan sebagainya dengan Razali Hamzah, dan itu semua dah jadi tak normal. Tidak pernah normal pun sejak Tun Mahathir menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri di negara kita. Jadi kita kena menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Perkara yang ketiga yang saya nak bangkitkan adalah timbulnya pula suara-suara yang meminta dengan cara agak kasar bahawa The Pardons Board ataupun lembaga pengampunan ni memberi tahu rakyat tentang kenapa dia buat begitu, kenapa dia buat begini dan sebagainya. Saya bukan orang ahli undang-undang, tapi yang saya faham, sedikit yang saya faham, bahawa ini adalah di bawah budi bicara yang di-Pertuan Agong. Kalau saya nak kasar dengan setengah orang Melayu seperti KJ dan sebagainya, hang pi tanya Agong lah. Macam tu je saya nak cakap. Tetapi bagi rakyat semua, saya nak kena memberi pandangan saya bahawa saya faham. Saya pun pegawai kerajaan, di dalam kes-kes disiplin dan sebagainya, kita ada discretionary power. Discretionary power ni adalah budi bicara. Saya pun telah diadukan beberapa kes dan budi bicara begini dan budi bicara begitu. Jadi di sinilah kita lihat bahawa yang di-Pertuan Agong di dalam sistem kita mempunyai budi bicara untuk menyelesaikan apa-apa kes pengampunan dari sudut apa yang mereka fikirkan sebaiknya. Memang kita sudah ada garis panduan, tetapi sepaham saya di dalam pengurusan, mana-mana pengurusan dan falsafah pengurusan, kita kena tahu bahawa pengurusan ni ada polisi-polisi dan peraturan yang kita sendiri buat sebagai manusia. Oleh kerana kita manusia, kita pun tak boleh menjangka macam-macam benda. Pernah seorang guru pengurusan mengajar saya, dia kata, "Din, kalau kita ikut semua aspek-aspek pengurusan yang telah kita sendiri tulis, jadi kita jadi kerani lah, kita bukan jadi pengurus. Sebab kerani ni dia kena ikut apa-apa peraturan dan tidak boleh keluar daripada peraturan tersebut. Tetapi sebagai eksekutif, sebagai seorang yang manager, kita kena lihat banyak perkara dan kita kena stay above the peraturan. Bukan kita mengambil mudah, bukan kita mengambil kesempatan, tetapi ini adalah suatu yang diperlukan. Itu yang saya faham, bahawa setiap sistem dia mesti ada perkara tersebut. Sebagai suami dan sebagai seorang bapa, saya juga mempunyai discretionary power. Nak hukum anak, nak bagi reward dan sebagainya. Kadang-kadang orang soal, kau punya anak tak dapat banyak A tapi kau bagi reward. Iyalah, sebab dia nak belajar pun susah. Dia nak dapat B pun seksa. Jadi kalau adik atau kakak dia yang lain dapat A, dia dapat RM100, yang ini yang susah nak ni dapat B tu pun dapat RM100. Adil ke tak adil? Ada yang kata tak adil lah tu. Siapa suruh kau jadi bapa?
Kamu tak tahu anak yang lelaki ni macam mana dan anak yang perempuan macam mana. Kamu anggap bahawa yang ini macam itu, yang ini pun kena macam itu. Ini adalah sesuatu yang cukup tidak matang kerana tidak melihat kepada keadaan sesuatu perkara tersebut. Di situ saya lihat bahawa gesaan bahawa Pardons Board tu menjelaskan seperti Khairi Jamaluddin meminta adalah satu niat yang bagi saya tidak baik langsung. Walaupun dia kata ini adalah suatu public interest. Saya dah kenal Khairi Jamaluddin ni daripada dulu. Dia ni tak interested pun tentang Malaysia. Dia interested untuk diri dia sendiri. Dia interested untuk memburuk-burukkan dan memenangkan diri dia saja. He's a true politician daripada awal sampailah mungkin sampai akhir. Jadi kalau apa yang keluar daripada Khairi Jamaluddin, saya memang tidak mengambil endah. Sebab saya dah kenal dia daripada di UMNO dulu. Kalau dia nak keluar sekejap, keluarlah lama-lama lagi bagus. Di situ saya lihat bahawa kita kena beri kepercayaan penuh kepada budi bicara Yang di-Pertuan Agong yang telah menunjukkan hikmah dan keupayaan baginda untuk mengurus pertukaran Perdana Menteri sampai berapa kali, dan juga tentang pandemik dan peristiraharaan darurat yang mana baginda cakap cukup tegas untuk meminta Perikatan Nasional mendesak untuk membincang di Parlimen, tetapi tidak dibuat oleh Perikatan Nasional sehingga mereka terdesak untuk meletak jawatan daripada kerajaan dan sebagainya. Jadi saya menghormati baginda kerana banyak perkara yang dibuat, menolong orang-orang yang bendera putih, mencemar duli, melawat orang-orang yang bukan Melayu, yang sehingga mereka peluk makan di situ. Satu orang politik tak pernah buat benda-benda macam tu. Saya tak pernah tengok. Saya dah cabar Ismail Sabri, kalau kamu nak keluarga Malaysia, kamu pergilah tidur satu malam kat rumah dan orang bukan Islam dan makan sama-sama mereka. Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berbuat demikian, tapi ahli politik saya belum tengok, kecuali hari itu nampak Saudara Akmal buat begitu. Saya pun tak tahu keadaan apa video tersebut. Maka itu saya ingin akhiri dengan komentar yang terakhir, itu yang keempat, bahawa hukuman ini menunjukkan bahawa semua orang-orang besar seperti Daim, seperti Mahathir kini kemungkinan dalam hidup kita akan mendapat justice kepada rakyat Malaysia. Saya tak terfikir pun mereka-mereka ini akan dihadapkan kepada penghakiman. Tetapi nampak macam Allah SWT itu nak tunjukkan kepada kita bahawa masih lagi ada ruang-ruang keadilan di mana kita pun terutama orang macam saya dah 25 tahun melihat politik Malaysia yang kian hari kian gelap, pemikiran tentang Islam yang kian hari kian sempit, pemikiran tentang Melayu pun kian hari kian di bawah tempurung. Maka saya pun tak berapa ada banyak harapan lah kepada negara ini. Tetapi dengan keputusan sedemikian, kita lihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil ataupun kerajaan unity government ni dengan bantuan daripada baginda Yang di-Pertuan Agong adalah satu tim yang akan memastikan keadilan itu berlaku. Tetapi keadilan itu ada konteksnya, ada keadaannya. Jadi kita janganlah terlalu aspek benda yang hitam putih dan mengikut apa yang dikatakan polisi, sebab polisi ini adalah untuk perkara normal, bukan perkara post normal. Jadi kita pun nak kena ada normalization yang lain. Sebagai seorang yang pernah menjadi jawatan tinggi, kita buat polisi, kita ubah polisi. Seperti seorang ahli akademik seperti saya, kita buat tesis dan kita boleh
attack is thesis kita juga bila kita telah berkembang dan matang dengan selebihnya. Maka itulah saja ulasan saya kali ini kepada isu pengampunan Najib Tun Razak, yang mana bagi saya, alhamdulillah, saya rasa ini adalah perkara yang terbaik untuk Malaysia. Suatu tindakan yang menunjukkan kita ada ihsan, satu tindakan yang menunjukkan ada sedikit consideration of politics, dan satu tindakan yang masih lagi mengekalkan keadilan dan harapan rakyat bahawa kita semua ni di bawah satu payung perundangan yang adil tetapi juga berhikmah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.